Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kongsikan bagaimana kita nak menjalankan aktiviti secara berkumpulan di dalam tempoh PDPR ini. Okey, jom kita mulakan. Okey, yang pertama kita masuk ke drive masing-masing dan pelantar yang saya suka gunakan ialah Google Slide. Okey, jadi kita buat satu blank presentation. Jadi di sini kita bina satu blank presentation. Kita tulis tajuk, iaitu tajuk hari ni yang saya nak ajar anak-anak saya ialah jauhi syirik tahun 6. Okey, dah siap. Okey, jadi kita letakkan tajuk. Saya suka meletakkan di muka depan dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi kita desainkan satu tajuk. Tajuk dengan jadikan dia PNG, sama ada dengan Canva, PowerPoint dan sebagainya. Kemudian kita cari kat mana gambar yang telah kita savekan. Okey, ini telah saya laksanakan. Okey, kita letakkan di sini menjadi dia punya muka kan. Jadi kita nampaklah tajuk kita nak belajar hari ni. Okey, kemudian kita right click. Ini ialah pelantar di mana kita nak gunakan sebagai aktiviti secara berkumpulan. Okey, new slide. Okey, di sini kita letakkan kumpulan 1. Okey, jadi kita bahagikan murid-murid kita kepada beberapa kumpulan. Jadi kita dapatkan nama mereka. Ya, anak murid saya nama sekarang ni ada 24 orang murid. Jadi saya nak bahagikan mereka kepada 5 kumpulan. Jadi saya akan letakkan 5 kumpulan. Ini kumpulan 1. Dan kita dah break. Okay, sebelum tu sebelum saya masukkan nama kumpulan yang lain, saya nak hasil kerja hari ni ialah berbentuk peta pokok. Berbentuk peta pokok. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Okey. Jadi kita design satu peta pokok. Kita boleh terus masukkan insert chart, insert chart. Kat sini ada macam-macam ataupun diagram. Okay, saya suka diagram sebab peta pokok kan. Okey, jadi peta pokok ni kita boleh pilih. Contohnya kita nak guna hierarchy. Okey, kita nak berapa level? Okey, pada hari ni saya nak guna macam contoh yang diberi ni adalah 3 level. Hari ni saya nak guna 4 level. Ada 4 level. Okey, 4 level banyak sangat. Okey, 4 level banyak sangat, jadi kita guna 3 lah. 3 level. Dan kita pilih apa sahaja bentuk yang kita minat. Lebih suka kosong dululah ya. Dah ada satu. Okey. Jadi kita nak masukkan data-data yang kita nak anak murid kita keluarkan. Okey. Jadi kita kecil sikit. Okey, atas sikit lagi. Cantik. Okey, tajuknya ialah jauhi syirik. Jadi kita nak fokus kepada syirik. Okey. Jadi kita bina satu peta pokok di sini. Okey, kita tahu bahawa syirik terbahagi pada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Okey, khafi. Okey, baik. Jadi kita letakkan, jadi apa yang kita nak mereka keluarkan daripada syirik jali dan syirik khafi. Okey. Sekejap. Okey. Jadi kita naikkan sikit. Okey. Jadi daripada ni kita nak mereka keluarkan selari dengan objektif kita pengajaran kita hari itu. Contohnya kita nak keluarkan objektif mereka boleh beritahu pengertian dan juga kesan. Jadi kita letakkan pengertian dan juga kesan. Okey, apakah pengertian syirik jali dan apakah kesan mengamalkan syirik jali? Begitu juga dengan khafi, pengertian dan juga kesan. Okey. Baik. Kemudian okey, bila siap tu sebab saya dah bahagikan murid pada 5 kumpulan. Jadi satu kumpulan ni ada 5 orang, 1 2 3 4 5. Jadi 5 orang ni perlu mengisi kotak yang berada kat sini.
Jadi kita ambil teks kat sini, mereka akan masukkan pengertian di sini. Ya. Okey, kemudian mereka akan masukkan pengertian ni kita bagi dia ada kotak lah. Okey, format. Okey. Tengok ya. Sebab ni tak nampak kan? Jadi kita nak bagi dia ada dia punya teks kat luar. Okay, kita format option, position, garis size, drop pun boleh. Kita bubuh. Okay, sorry. Di sini saya terlupa. Semalam dah buat, hari lupa. Okay, saya ada shadow sekali. Okay, jadi kita copy paste. Kita copy paste kat sini. Sebab kita nak mereka isikan pengertian dan juga kesan. Okey. Okey, kita mau ikut, kita ambil ni. Ctrl C, Ctrl V. Okey, kemudian nanti mereka tulis nanti dia akan besar. Ctrl V. Okey, dan Ctrl. Jadi mereka akan tulis kat dalam ni apakah kesan. Double klik dan okey. Baik. Okey. Dah siap kita punya peta pokok. Okey, sebab 5 orang jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi satu lagi saya nak mereka keluarkan apakah pengertian syirik. Jadi kita letak kat sini. Okey, kita tarik. Jadi mereka boleh tulis kat sini apakah pengertian syirik ya. Okey, kita jangan besarkan, maksud saya kita jangan besarkan kolom tersebut, kerana nanti bila kita mereka type nanti dia akan turun sendiri automatik ke bawah. Okey, baik. Okey, baik. Bila kita dah siap peta pokok ni, jadi masanya untuk kita bahagikan anak murid kita tadi. Seperti saya cakap yang pertama, kita ada 5 orang. Jadi dia Alia ditugaskan untuk menulis pengertian syirik. Okey. Pengertian syirik. Okey. Jadi kita kecilkan. Okey, kita besarkan kat sini. Pengertian. Okey, kata kita nak letakkan di center, letakkan di center. Jadi siapa yang nak buat ni ialah dia Alia. Kita tulis nama dia siap-siap. Ya. Kenapa? Sebab nanti kita akan bagi arahan untuk mereka mencari sendiri kat mana nama mereka. Okey, kemudian Iman Adha, saya nak minta Iman Adha untuk menulis pengertian. Sebab kita kerja dalam berkumpulan. Kalau dekat sekolah, kita boleh suruh dia tulis atas kertas majung. Tapi dekat secara online, kertas majung tak ada, kita gantikan dia dengan slide. Okey, kemudian kita tulis. Saya suka laksanakan aktiviti ni kerana kita boleh buat secara berkumpulan. Okey, kita kecilkan sikit tulisan. Kita kemaslah ikut kemasan yang ada ya. Kemudian Rafael untuk pengertian kopi, dan juga Kaisara untuk kesan. Okey, maksudnya kita dah bahagikan. Jadi kita buat setiap anak murid kita tu untuk kita bahagikan pada setiap page ni nama-nama anak murid kita. Okey, jadi bila dah siap ni, kita boleh just duplicate slide dan buatlah berapa kumpulan yang kita nak laksanakan. Okey, apabila telah selesai kita susun begini, okey, saya beri jadi bila dah siap macam ni, kita tekan button share, kemudian kita ambil link dan pastikan link ni ya, pastikan link ni kita tukar kepada editor. Kalau kita tak tukar pada editor, nanti anak-anak murid kita tak boleh nak masuk nak edit. Okey, dekat sini saya suka tukarkan kepada anyone with
link. Kenapa? Sebab ada juga anak murid kita yang menggunakan handphone. Jadi menggunakan handphone itu akan membantu mereka lah. Okey. Jadi bila dah siap dah tukar kat sini, baru kita copy link dan kita paste lah ke media yang untuk anak-anak kita boleh masuk. Okey, contohnya pada okey, contohnya kita nak buat pada kita punya Google Classroom. Okey, jadi kita masukkan Google Classroom. Kita letakkan assignment. Okey, ni dekat Islam 6 Muska. Okey, kita letak pada assignment, create assignment. Jadi kita boleh pastekan dekat link sini ataupun kita add link kat sini. Okey, add link. Jadi bila murid masuk sini, mereka boleh berkolaborasi. Okey, dan juga di sini jangan lupa student can edit file. Sebab ini berkumpulan. Kalau secara individu barulah untuk setiap everybody lah, ya. Okey, jadi bila dah siap macam ni, bila kita mulakan kelas, kita bagikan paste tu dan mereka akan masuk. Okey, baik. Jadi kita nak tengok apakah hasil yang telah dilakukan pada kelas sebelum ni. Okey, contoh ni pada kelas tahun 5. Jadi bila kita buat secara berkumpulan, kita dapat lihat, nampak? Bila kita letak nama, jadi mereka telah melaksanakan pada kelas tersebut aktiviti secara berkumpulan. Selepas tu kita beri aktiviti pengukuhan dan kita letakkanlah tanda yang kita sudah memeriksa hasil kerja mereka. Jadi dengan cara ini kita dapat melaksanakan atau menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Okey, selamat mencuba semua. Semoga dapat membantu memperkembangkan lagi atau menambah lagi idea-idea untuk kita menjalankan PDPR secara berkumpulan, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.